وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنة لا يفقهوا أقوالنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. أما بعد. Pertama sekali, marilah kita sama-sama buka majlis kita baca Ulumul Kitab Al-Fatihah. Okay, baik. Alhamdulillah, bersyukur pada hadrat ilahi kerana sekali lagi untuk kesekian kalinya malam ni kita dapat lagi sama-sama berkumpul dalam aplikasi Webex ni untuk sama-sama kita teruskan lagi majlis bacaan kitab Safinatul Najah. Okey. Untuk sesi semalam kita dah masuk, sekarang ni kita tengah masuk perincian Arkanus Solah. Untuk sesi semalam kita dah cerita tentang Takbiratul Ihram dan kita dah cerita juga tentang Al-Qiyamu 'alal Qadiri fil Fardi, yakni berdiri bagi mereka yang mampu. Okey. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan masuk pada tentang rukun membaca Al-Fatihah pula. Okay, jadi sebelum ni kita dah cerita sebelum ni, Al-Fatihah ini dia salah satu daripada rukun qauli. Okey. Okey, tapi sebelum tu macam biasa kalau sepanjang kelas, sepanjang sesi ni ada tiba-tiba tak dengar ke, tak jelas ke, ataupun ada tiba-tiba line sangkut ke apa, terus bagi tahu kat chat terus cakap kalau tak jelas tulis tak jelas, kalau sangkut tulis sangkut. Nanti Ella ulang insya-Allah. Dan macam biasa juga kalau sepanjang sesi ada soalan boleh tanyakan, pada akhir sesi nanti kita akan jawab insya-Allah. Okay, baik. Tanpa buang masa, kita terus pada sesi bacaan kita pada hari ini. Okey. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain wa ja'alana minal mukhlisina bi qira'atihi amin. Faslun fi syurutil Fatihati. Fasal bab ataupun fasal pada menerangkan fi syurutil Fatihati, syarat-syarat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu. Okey. Syurutul Fatihati asyaratul. Syarat pada Al-Fatihah itu ada 10. Maka bagaimana dikatakan Fatihah kita itu diterima dalam solat kita tu? Maksudnya bagaimana sah ataupun tidak Fatihah kita itu bergantung kepada 10 syarat ini. Dekat 10 syarat ini maka Fatihah kita diterima. Okey. Yang pertama yang pertama at-tartibu. Tertib. Maksud tertib tu apa? Maksud tertib itu ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Susunan ayat tu tertiblah mengikut susunan ayat. Ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, kemudian ketujuh. Jangan mula-mula ayat pertama tu kita tiba-tiba baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillah. Macam tu lah. Ikut tertib. Bacaannya mengikut turutan. Ayat pertama, kemudian kedua, kemudian ketiga, kemudian keempat, kemudian kelima, kemudian keenam, kemudian ketujuh. Okay, itu yang pertama, tertib. Yang kedua, al-walatu. Al-walatu bermaksud berturut-turut. Dalam arti kata lain, tak ada pause. Jangan pause. Maksud dia terus bersambung. So, pause tu macam mana kan? Pause macam pause. Apa kita nak kira kadar pause dia tu macam mana? Kadar berhenti tu macam mana? Nanti sekejap lagi kita akan, jadi ada. Kita cerita, dia punya cerita, kadar berhenti yang dikatakan berhenti tu, macam mana kadar dia? Sekejap lagi ada. Okey, itu mualat berturut-turut. Maksudnya, ayat pertama kemudian terus sambung kedua, terus sambung ketiga, terus sambung keempat, dan seterusnya. Jangan ada berhenti. Kemudian mura'atu hurufiha, meraihkan huruf-huruf dia. Meraihkan ini dia ada arti kata lain, menyebut betul-betul lah huruf yang ada tu. Huruf Al-Fatihah tu disebut kesemuanya. Diraikan makhraj dia, diraikan sifat-sifat dia, sifat-sifat huruf pada Al-Fatihah itu. Kemudian mura'atu tasydidatiha,
meraihkan ataupun dalam kata-kata lain berbunyikan juga tasdidat syaddah-syaddah pada Al-Fatihah itu. Contoh Ar-Rahmanir Rahim. Kan dekat Ar-Rahman tu kan ada tasdid kan, ada syaddah tu kan. Dibunyikanlah syaddahnya tu. Ar-Rahmanir Rahim. Pada ra, dua-dua ra tu kan. Bunyikanlah syaddahnya, jangan tak bunyi-bunyi kan. Jangan Ar-Rahmanir Rahim. Tak ada syaddah tu kan. Maka perlu dibunyikan, jangan tidak dibunyikan syaddah tu. Okey, yang ni seterusnya. Wa alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaqsudu biha qat'al qiraati. Wa alla yaskuta, dan hendaklah kita tidak diam. Saktatan tawilatan, diam yang lama. Wala qasiratan, ataupun diam dia diam yang pendek. Yaqsudu biha qat'al qiraati, yang di mana kita diam pendek itu kita berniat untuk memberhentikan bacaan. Diam ni dalam arti kata lain kita boleh terjemahkan dia sebagai kira macam pause jugalah. So kat sini ada dua jenis saktah, ada dua jenis berhenti. Yang pertama saktatan tawilatan, berhenti yang panjang. Dan yang kedua saktatan qasiratan, berhenti yang pendek. Jadi dikira macam mana panjang dan pendek ini? Dia dikira panjang apabila berhenti itu kadar kita lebih daripada kadar kita mengambil satu lafaz. Lebih daripada itu. Itu dikira saktatan tawilatan, berhenti yang panjang. Adapun berhenti yang pendek, berhenti dengan kadar kita ambil satu lafaz ataupun kurang lagi daripada itu. Itu qasiratan. Okey, jadi saktatan tawilatan, wa an la yaskuta saktatan tawilatan. Kita tidak boleh berhenti. Kita tidak boleh berhenti. Yang di mana berhenti je kita tu, pause kita pada bacaan di antara ayat dan ayat itu lebih daripada kadar kita mengambil satu nafas. Dalam arti kata lain, kalau kita pause di antara dua ayat tu, dengan kadar pause tu, kita dapat mengambil dua kali berlafaz di situ sebagai contoh je kan. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian satu nafas, dua nafas, baru kita sambung. Alhamdulillahirabbilalamin. Itu tak boleh. Yang dibenarkan ialah qasirah, yang pendek. Iaitu paling banyak pun dengan kadar satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil satu nafas, Alhamdulillahirabbilalamin. Macam tu boleh. Itu yang boleh. Okay, so yang pertama, wa alla yaskuta saktatan tawilatan. Kita tidak boleh berhenti. Yang mana berhenti dia tu ataupun pause dia tu pause yang panjang. Pause yang panjang itu dengan kadar waktu dia tu lebih daripada dua lafaz, lebih daripada satu lafaz. Kemudian wala qasiratan, dan juga tak boleh juga kita berhenti yang pendek. Berhenti pendek tadi kita cerita macam mana? Berhenti pendek ni berhenti yang kadar kita ambil satu lafaz ataupun kurang ataupun lebih kurang. Tapi pendek macam dia tak boleh. Yaqsidu biha qata'al qiraati. Kita berhenti je dengan kadar satu lafaz ataupun kurang. Akan tetapi kita berhenti tu ataupun kita berhenti tu, kita niat memang nak berhentikan bacaan. Kita berhenti pendek tapi memang berhenti tu kita niat nak berhentikan bacaan. Itu pun tidak boleh juga. Ini kalau kes yang macam ni biasanya berlaku ketika seorang makmum lah. Seorang makmum dia nak baca Al-Fatihah. Okey. Kan sunnah bagi makmum baca Fatihah selepas imam membacakan Al-Fatihah. Betul tak? Itu sunnah. Kalau makmum nak baca Al-Fatihah sama-sama dengan imam baca Al-Fatihah, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Tapi sunnah selepas imam baca Al-Fatihah, baru makmum baca Al-Fatihah, itu sunnah. Okey. Jadi sebagai contohnya makmum tu mula-mula dia baca Al-Fatihah sama-sama dengan imam. Tiba-tiba dia berhenti, dia berhenti, dia rasa macam aku nak baca Al-Fatihah lepas imam lah. Dia berhenti. So dia berhenti tu, kan dia berhenti tu memang dia nak berhenti kan. Okey, jadi nanti selepas imam baca Al-Fatihah tu, dia nak baca balik Al-Fatihah tu perlulah mula daripada awal. Dia tak boleh sambung. Sebab walaupun dia berhenti tu berhenti sekejap, tapi dia dah memang berhenti tu, dia dah memang nak berhentikan baca Al-Fatihah tu. Macam tu. Okay, so ada dua jenis berhenti di sini. Yang pertama berhenti yang panjang. Berhenti yang kadarnya lebih daripada satu lafaz.
Lebih daripada satu lafaz. Itu berhenti yang panjang. Ataupun berhenti yang pendek, berhenti yang kadarnya kurang daripada satu lafaz ataupun kurang. Akan tetapi dia berhenti tu memang dengan niat nak hentikan bacaan Al-Fatihah tu. Diam je dia itu memang dengan niat nak berhentikan, nak memotong ataupun memberhentikan bacaan Al-Fatihah dia. Dua tu tak boleh. Kemudian, okey, kalau contoh terberhenti lama kan, apa nak buat? Contoh kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita terberhenti, kita terdiam lebih daripada kita ambil dua lafaz kan. Kita berhenti tu kadang dua lafaz. Nak buat macam mana? Sambung ke? Mula balik Al-Fatihah tu daripada awal kan. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian dua lafaz. Kan tu kan dah kira berhenti yang panjang kan. So nak buat macam mana? Baca balik Al-Fatihah tu start balik daripada awal. Start mula-mula balik daripada Bismillah. Okey. Kemudian wa qira'atu kulli ayatiha wa minha al-basmalatu. Dah baca setiap ayat daripada surah Al-Fatihah itu. Bacalah semua ayat dalam Fatihah itu bacalah. Dan mengikut mazhab kita, mazhab Syafi'i, wa minha al-basmalatu. Daripada ayat Al-Fatihah itu termasuk jugalah Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk dalam Al-Fatihah itu mengikut mazhab kita ayat Bismillah. Maka kena bacalah. Kemudian wa adamul lahli al-mukhilli bil wa'la. Dan bacaan kita itu tiada lahal, kesilapan. Boleh jebahkan lahal ni sebagai kesilapan. Al-mukhilli bil makna, yang boleh berubah maksud, yang boleh berubah makna Al-Fatihah itu. Apa contoh kesilapan yang boleh berubah maksud Fatihah ini? Contohnya, baca-baca kita tertukar huruf. Daripada Bismillah tu tukar jadi ba tu tukar jadi lul sebagai contohnya. Lismillah kan. Itu antara je. Lepas tu antara lahan yang berubah maksud ni ialah kita membuang tasydid pada mana yang patut ada tasydid pada Al-Fatihah itu. Contoh macam iyyaka na'budu. Patutnya ada tasydid kat iya tu kan, tapi kita baca iya tak ada tasydid. Itu pun termasuk juga dalam lahan yang boleh berubah makna. Kesilapan yang boleh berubah makna. Dan antara juga apa lagi lahan yang berubah makna ialah part-part yang sepatutnya ada mat, kita buang mat tu. Itu pun tak boleh juga. Itu pun termasuk dalam lahan al-mukhilli bil makna. Okay, kemudian wa an taqula halatal qiyami fil fardi. Dan hendaklah kita membaca Al-Fatihah itu dalam keadaan berdiri bagi solat fardu. Bagi solat fardu, antara syarat baca Al-Fatihah itu diterima, antara syarat sah Fatihah itu ialah perlulah kita baca dalam keadaan berdiri bagi mereka yang mampu berdiri. Kalau mereka yang tak mampu berdiri, ikut keadaan yang mereka mampulah. Ini untuk solat fardu sahaja. Adapun solat sunat tak ada masalah, sebab solat sunat memang tak kisah kita nak duduk ataupun keadaan macam mana pun tak kisah kan, selagi mana menghadap kiblat. Maka solat sunat tak apa. Yang penting dia solat fardu perlulah untuk Fatihah ni perlulah berdiri bagi yang mampu. Kemudian wa yusmi'a nafsahu al-qira'ah, dan hendaklah yusmi'a mendengarkan nafsahu dirinya al-qira'ah, bacaan Al-Fatihah itu. Dalam arti kata lain, hendaklah paling kurang bacaan Al-Fatihah dia itu didengari oleh diri dia sendiri, paling kurang. Maka kalau contoh baca dalam hati ataupun baca dia tu gerak-gerak mulut je, tak ada keluar bunyi pun, telinga dia sendiri tak dengar bacaan dia tu, maka sah ke Fatihahnya? Tidak sah. Dan kita dah cerita pun sebelum ni, mana-mana pun rukun qauli termasuk dalam Fatihah ini, bila kita baca tu, kita paling kurang telinga kita sendiri kena dengar. Sebab nama pun qauli, kata-kata. Bukan kata-kata namanya kalau kita tak dengar. Tu kalau kita baca dalam hati, maka bukan kata-kata namanya, itu namanya qalbi, hati. Maka paling kurang untuk bacaan Al-Fatihah ini, kita baca itu telinga kita sendiri dengar. Sehalus mana pun tak kisahlah. Tapi yang penting telinga kita sendiri dengar bacaan tu. Setiap huruf, setiap ayat tu kita dengar. Okay, kemudian yang terakhir, wa an la yatakhallalaha dzikrul ajlabi. Dan hendaklah tidak menyelangi Al-Fatihah itu dzikrul ajlabi.
dengan zikir, yang tiada hubungan dengan Al-Fatihah itu. Wa an la yatakhallalaha dzikrul ajnabi. Hendaklah tidak diselari Al-Fatihah yang kita baca itu dengan zikir ajnabi. Zikir ajnabi ni maksudnya zikir yang dia tiada kaitan dengan Al-Fatihah itu. Maksudnya jangan diselari Al-Fatihah itu dengan apa-apa zikir lah. Contohnya ketika kita baca Al-Fatihah itu, Bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba kita selang di antara ayat tu kita baca pula Subhanallah walhamdulillah tiba-tiba kan. Tak boleh lah. Ah, ada terdapat pengecualian pada zikir ini. Contohnya, ini pada keadaan makmum. Pada keadaan seorang tu makmum, dia baca Al-Fatihah. Lepas tu, di saat di tengah-tengah baca Al-Fatihah itu, imam habis baca Al-Fatihah, waladdallin. Kan? Lepas tu, bila imam habis baca waladdallin, kan sunatnya at-takbil. Sunatnya kita mengambilkan Fatihah itu kan. Amin tu kan. Jadi, ah, ketika imam nak ambilkan tu, ketika nak ambilkan sama-sama tu, makmum tu di tengah-tengah baca Al-Fatihah. Kemudian makmum tu dia ambilkan sekali, dia ikut sekali ambil. Contohnya dia tengah baca Maliki Yaumiddin. Kemudian imam ambil. Amin. Makmum tu ikut sekali. Amin. Okay, kalau macam tu keadaannya boleh ke? Untuk makmum tu lepas habis amin tu dia terus sambung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh ke? Itu boleh. Sebab zikir yang dibacakan itu dia ada kaitan. Dia punya kaitan dengan dia ada apa? Ada munasabah dengan solat tu. Dia ada kaitan dengan solat itu. Itu boleh juga. Maka kalau macam tu, kalau macam kes mengambilkan solat tu, itu tak apalah. Kiranya kalau di tengah-tengah baca Maliki Yaumiddin, tiba-tiba dia ambil, dia ikut ambilkan juga, lepas tu sambung terus. Itu tak apa. Okey. Jadi sebenarnya ada lagi untuk wa alla yatakhallalaha zikrun tu. Tapi tak perlu mention kot. Ah, jadi yang disebutkan ni ada tambahan lagi satu syarat, iaitu berbahasa Arab. Al-Fatihah kita baca itu berbahasa Arab. Maksudnya perlu bahasa Arab lah. Jangan kita baca Al-Fatihah itu kita baca terjemahan dalam bahasa Melayu pula. Mesti dalam bahasa Arab. Itu tambahan je lah. Okay, jadi kesemua syarat itu selesailah untuk syarat sah Al-Fatihah yang kita baca dalam solat itu. Belum ada semua ni barulah kira Al-Fatihah kita itu kira diterima lah. Kira sah. Kalau tiba-tiba time kita baca ni tak cukup salah satu syarat ni kan, ataupun kita terlanggar salah satu syarat ni, maka ulang baliklah baca Al-Fatihah tu. Mula balik daripada awal. Okey, itu selesai untuk syarat-syarat Al-Fatihah. Okey, Izzan boleh scroll ke bawah? Okey. Ini masuk fasal baru. Fasal ni nampak macam panjang tapi saja disikit, tapi saja pendek sekejap je. Faslun fi tajdidatil Fatihati. Fasal pada tajdidatil Fatihati. Syaddah-syaddah yang terdapat pada surah Al-Fatihah. Ini dia nak bagi tahu part mana yang ada syaddah pada Al-Fatihah. Tajdidatul Fatihati arba'a asyrata. Syaddah-syaddah, tempat-tempat yang punya syaddah pada Al-Fatihah ini ada 14. Pertama, Bismillahi fauqal lam. Bismillah tu, pada Bismillah fauqal lam, pada lam tu. Pada lam tu ada tasydid, ada syaddah. Kemudian Ar-Rahman fauqar ra. Maksudnya, Ar-Rahman tu pada huruf ra je. Kemudian Ar-Rahim fauqar ra. Kemudian pada Ar-Rahim tu, pada huruf ra je. Ar-Rahim kan ada syaddah tu. Kemudian Alhamdulillah fauqa bil jalalati. Pada Alhamdulillah tu pada lam pada Allah tu. Lamul jalalah tu maksudnya lam pada lafaz Allah tu. Alhamdulillahi lillahi lillah tu. Kat situ ada syaddah. Kemudian Rabbil alamin fauqal ba. Rabbil alamin pada ba itu. Rabbi. Kemudian Ar-Rahman. Pun sama macam tadi fauqar ra. Ah, huruf ra pada Ar-Rahman itu. Ar-Rahim pun sama macam tadi fauqar ra.
Ar-Rahim pada huruf ra je itu. Kemudian Maliki Yaumiddin fauqad dal. Pada ayat Maliki Yaumiddin tu pada huruf dal dia tu. Middin pada dal tu ada syaddah. Kemudian Iyyaka na'budu fauqal ya'i. Pada ayat Iyyaka na'budu tu pada huruf ya je. Wa iyyaka nasta'in fauqal ya'i. Pada Iyyaka nasta'in tu pada huruf ya je. Pada ayat Iyyaka nasta'in pada huruf ya itu. Kemudian pada ayat ihdinas siratal mustaqim fauqas sadi pada huruf sad. Ihdinas sirat las pada huruf sad itu. Kemudian siratal ladzina pada fauqal lam pada lam itu. Siratal ladzi pada lam itu. Kemudian an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Fauqal lami fauqad dadi wal lami. Pada huruf dad dan lam itu. Dad yang mana walau dad situ. Kemudian lam. Dol kan dol tu situ. Pada lam itu ada syaddah. Maka itu sebelum disebutkan di sini terdapat syaddah. Ini tak ada masalah kot untuk kita. Untuk kita yang dah memang dari kecil baca Al-Fatihah, tak ada masalah. Kita memang tahulah, memang dah hafal, memang dah ahli lah. Cuma kenapa dimentionkan? Kenapa dimentionkan benda yang kita nampak seakan-akan remeh macam ni? Kerana dah ingatkan lah. Ramai orang dia kadang-kadang dia orang lupa, dia orang tak ambil cakna tentang syaddah-syaddah ni. Benda syaddah ni memang simple lah, kita dapat simple. Tapi kenapa musuh dia mention juga kat sini kan? Kenapa benda senang macam ni pun nak mention? Kerana orang selalu lupa lah. Khususnya pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ramai orang dia main langgar je. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia tak ada syaddah, dia tak bunyi pun. Sedangkan sepatutnya kena ada tu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu. Kalau pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu pun bahaya tu kalau kita kalau dibuang syahadah tu bahaya tu. Kalau iyyaka na'budu maksudnya kepada kau lah kami sembah kan, iyyaka na'budu. Tapi kalau kita buang syaddah tu jadi iyyaka na'budu,